Iaitu kepala dia hak putus tu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala tu kan ketua, pemimpin, ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia duduk perhati dengan mata dia turuk tu, kepala yang gitu, itu maknanya dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Inilah yang disebutkan oleh Ubbi daripada Qurtubi. Ada sebut. Dia ada kira-kiranya bezalah, tapi itu tidak menepati syarat Muslim lah. Dalam Muslim ni sekadar ni je. Jadi nak ceritanya putus kepala ni tidak semesti tak molek. Kalau kita nampak kepala putus tu tak molek lah. Tak mesti. Macam tadi ditakbirkan molek. Lepas tu Imam Nawawi ada sebut, ahli-ahli takbir dalam kitab mereka ada sebut tentang kepala putus ni saja banyak perkara. Maksud dia bukan sekara. Mereka menganggap kepala putus daripada tubuh ni menunjukkan orang yang bermimpi lagu tu akan kehilangan nikmat dia. Nikmat yang dia ada tu pada dia tu akan hilang, ataupun dia akan berpisah daripada orang atas dia. Orang atas dia. Atas dia tu ayah dia, khabar dia, kau tua dia, kau gapo kau. Ataupun kuasa dia akan hilang. Dan keadaan dia akan berubah dalam semua perkara. Akan berubah. Kecuali, kata dia, kalau seorang hamba yang mimpi kepala dia putus, atau seorang sakit mimpi kepala dia putus, maka kalau hamba menunjukkan dia akan merdeka. Kalau hak sakit kepala putus tu menunjukkan dia akan sembuh. Akan sembuh, akan siap penyakit dia. Kalau dia ni ada hutang dengan orang, kepala putus menunjukkan hutangnya akan dibayar, akan terbayar. Ataupun orang yang belum pergi haji, kepala dia putus, dia akan pergi haji. Ni ahli takbir mimpi kata. Kalau dia tu dalam keadaan susah hati, dalam keadaan sedih lah, mimpi putus kepala menunjukkan dia akan gembira, akan suka. Ataupun dia takut, dalam keadaan takut dia tu, mimpi putus kepala, dia akan aman, akan hilang ketakutan dia. Wallahu a'lam. Jadi mana atas putus kepala saja tu tidak serupa. Dia bergantung kepada keadaan pula. Bergantung kepada keadaan pula. Itu kalau betul takbirnya betul pula akan berlaku lah. Kalau tak betul, permainan syaitan apa boleh jadi. Seperti hak sini, Nabi suka, Nabi tak boleh, tak satu ayat. Itu permainan syaitan. Jelas dia sebut, boleh jadi juga. Oleh kerana mimpi ni kedudukan dia setara tu, sebab itu tak boleh jadi hujah dalam syariat. Hanya boleh menjadi panduan, boleh jadi sebagai suatu peringatan tu, boleh kepada kita tu. Boleh. Terutamanya kalau kita mengambil kira semualah, dalam keadaan suci kau tidak kita, dalam keadaan kita dalam tekanan kau tidak, yang ni nak buang air kau, ada kalanya tidur tu dalam keadaan nak kecing sebenarnya, boleh jadi mimpi ngarut kau saya juga. Kalau mengambil kira semua tu tak ada, semua tak ada, molek belakang, maka kena mengadaplah orang yang reti pasal takbir mimpi. Pasal takbir mimpi, dia akan tengoklah tadi, mengambil kira benda-benda tadi. Lepas tu bab ta'wilur ru'ya, takbir mimpi. Bab takbir mimpi. Riwayat daripada Ibnu Abbas ataupun Abi Hurairah, Al-Syak perawi, tapi kedua-duanya ada meriwayatkan, tidak jadi masalah. Cuma hak mana lebih kuat, itu mengikut tarjih ulama masing-masing lah. Imam Bukhari mengatakan hak ni termasuk dalam musnadat Ibnu Abbas, bukan musnadat Abi Hurairah. Tak apalah, ke mana-mana pun Abu Hurairah ada meriwayatkan juga. Itu je maknanya. Ibnu Abbas menceritakan, dan hak ni termasuk dalam, sama ada kita kata Abu Hurairah yang meriwayatkan ataupun Ibnu Abbas. Ini termasuk di dalam apa dia ni,
Termasuk di dalam mursal sahabah, mursal sahabi, tak apa dah. Ibnu Abbas cerita ada satu orang pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya mimpi malam tadi, tengok macam ada awan, ada teduhan di atas langit yang menitiskan minyak sapi dan madu. Bukan titik tu titik air hujan tau, macam awan, tapi titik tu titik nisa madu dengan minyak sapi. Saya tengok orang duduk tadah tangan masing-masing. Tadah tangan. Ada hak boleh banyak, ada hak boleh sikit. Lepas tu saya nampak, kata dia, ada tali yang jolor tu daripada langit ke bumi. Saya tengok engkau pegang tali tu, naik ke atas. Lepas tu orang lain pula mari, dia pegang naik ke atas. Lepas tu orang lain pula, orang hak lain pula mari, pegang naik ke atas. Lepas tu ada orang yang seterusnya mari pegang tali tu, naik. Lepas tu dia putus tali. Lepas tu disambung pula, bukan dia sendiri sambung, disambung untuk dia. Dia pun naik juga ke atas. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, bi abi anta, ku tebus engkau dengan ayahku. Demi Allah, biarkan daku mentakbirkannya. Abu Bakar minta nak takbir mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, lah takbir lah. Abu Bakar pun kata, teduhan ataupun awan itu maksudnya ialah Islam. Islam yang menitis berupa minyak sapi dan menisa madu tu Quran. Hak titik tu Quran, kemanisannya dan kelembutannya. Lepas tu orang yang duduk tadah tangan tu, itu maksudnya orang yang dapat manfaat pengajaran daripada Quran ni macam-macam. Ada sikit, ada banyak. Ada hak boleh banyak, ada hak boleh sikit. Lepas tu tali yang jolor daripada langit tu ke bumi ni, itu maksudnya kebenaran yang engkau bawa. Kebenaran yang engkau bawa, yang engkau pegang. Kerana kebenaran yang itu engkau pegang, Allah SWT menaikkan engkau, jadi tinggilah engkau kedudukan. Lepas tu ada orang lain pula lepas padamu, pegang, dia juga tinggi, Tuhan awak naik dia. Lepas tu orang lain pula naik, mari pegang, naik juga lagu. Lepas tu ada satu orang putus tali tu. Lepas tu disambung untuk dia, dia pun naik juga ke atas. Riwayatlah ke saya, wahai Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayahku. Adakah saya betul kena takbir tu, kau salah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu betul sebahagiannya, tak betul sebahagiannya. Ada hak kena, ada hak tak kena. Abu Bakar pun kata, kalau begitu demi Allah, wahai Rasulullah, kamu kok mana-mana pun ceritalah juga kepada saya, apa hak saya tak kena tu. Nabi SAW kata, janganlah minta dengan bersumpah lagu tu, susah jadinya. Janganlah minta tu dengan bersumpah lagu tu. Nabi senyap gitu. Ni takbir mimpi, nak cerita takbir mimpi. Jadi hak ni pada masa tu orang tak nampak lah kira-kiranya mimpi. Seorang sahabat lain mimpi royak pada Nabi. Abu Bakar yang takbir. Kemudian hari, terutama kita zaman ni nampak benar lah, jauh ni, hak dekat lagi pun nampak. Siapa dia? Awal tu Islam. Lepas tu tali tu ajaran Nabi. Nabi pegang dengan ajaran yang dia bawa tu. Tuhan awak naik dia kata. Awak naik kata tu maksud dia tinggi, mulia, dan makna mati. Siapa matilah pegang naik gitu. Itu makna. Lepas tu ada satu orang tu siapa? Dia jadi ketua orang Islam, Abu Bakar sendiri. Tapi Abu Bakar tak kata dia, saya. Yang kedua tu saya. Yang ketiga tu Umar. Yang keempat tu Uthman.
dia tak kata. Dia kata ada satu orang. Orang tu mari, dia pun naik juga. Haiwan naik dia kata. Yang ni mulia juga, mati dalam keadaan dia mulia begitu. Tidak ada ujian yang besar, yang berat, bersih. Semua orang nampak tak ada apa-apa. Sayyidina Umar lagu, Sayyidina Osman putus. Di situ berlaku fitnah. Dan orang tuduh dia. Orang Islam sendiri tuduh dia begini-begini, padahal dia tidak. Cuba nak putuskan tali tu, memang putus dah pun. Tetapi Tuhan sambung, dia pun naik juga. Tu Sayyidina Osman. Jadi kalau kita tengok sini ni, itulah maksudnya. Lepas tu Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar tanya, "Royak lah, mana? Betul ke tidak?" Nabi SAW kata ada. Betul ada tak betul? Hak tak betul tu mana? Nabi tak royak. Tapi ulama-ulama macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan hak dia kata tak betul tu, dia tidak berjelas saat ni lah. Siapa dia orang? Engkau tu jelas lah engkau. Hak tu ya, hak jelasnya engkau tu. Lepas tu ada satu orang lelaki. Dia tidak berjelas. Hak tu makna tak betul. Hak betulnya kalau mu ayat, hak sebenarnya mu lah. Tapi itu khilaf, bercanggah dengan hikmah. Benda tu tak perlu ayat, tak molek ayat. Jadi dengan sebab tu Nabi SAW pun hak sebenarnya dia kata salah tu bukanlah salah benar, tapi salah dari segi tidak tentukan itu. Tidak tentukan tu memang dikehendaki pun. Memang dikehendaki pun. Ada yang mengatakan salah Abu Bakar tu sebab dia kata hak menitis daripada awal saat ni, menisai madu dan minyak sapi. Dia takbirkan dengan Quran. Jadi dua tu kemanisannya dan kelembutannya. Hak tu tak kenanya. Padahal tak ada dalil belakang kata tak kena tu pun. Mengikut ijtihad masing-masing. Sebab apa? Sepatutnya dia takbir menisai madu tu Quran. Fihi shifa'un linnas. Dalam madu tu ada penawar. Quran itu penawar. Dia ada keserupaan. Minyak sapi itu ada kelebihan juga, sunnah. Dia letak atas Quran kedua. Situ hak tak kenanya. Ada yang mengatakan begitu. Macam-macam lah pendapat. Hak sebetulnya kalau kita nak kira, dah Nabi SAW tak usah royak, dah tak usah lah. Cuma dia royak ada tak betul. Hak kita dapat tahunya apa dia? Mimpi ni, takbir mimpi ni tidak semestinya orang yang takbir tu betul belaka. Orang yang bisa pun ada kalanya tak betul, tidak tepat betul-betul. Walaupun begitu kita boleh rujuk dah ke dia. Sebab kita kata doktor lah, doktor bukan makna tak salah. Walaupun pakar bisa setara mana pun, ada ketikanya dia salah. Jadi adakah kerana kesalahan dia sedikit gitu kita sampai tak usah iktiraf dia, tak usah pakar tu dia, tak boleh, kena pakar juga. Hak tu pengajaran. Lepas tu kita nak korek gapo dia kesalahan Abu Bakar tak padai tu. Sebab apa? Nabi sendiri pun tak riwayat. Sebab tu bila Abu Bakar supah kata, minta royaklah juga. Janganlah minta dengan supah lagu tu. Sebab apa? Payahlah kalau minta dengan supah tu. Macam terpaksa lah aku cerita pula. Sedangkan benda tu kalau cerita bercanggah dengan hikmah, jadi macam mendahului Tuhan. Hak Tuhan nak rahsiakan, kita pecah rahsia. Ada benda, ada setengah benda tu molek tak royak. Gitu. Setengah benda tu molek tak royak. Memang Tuhan nak gitu. Jadi kalau kita royak juga, jadi lawan lah. Begitu. Tak apalah. Ni nak Imam Nawawi pun ada sebut. Hak salah tu ada yang kata, iaitu Osman itu dipecat daripada jawatan dia. Sebenarnya tidak dipecat. Orang suruh, dia tidak pernah melucutkan jawatan dia. Tapi tak tepat ni pendapat ni. Sebab dalam hadis dia sebut terputus, bukan dia memutuskan. Betul dah. Terputus tu kerana anggap fair orang.
Lepas tu hak tali tu